Tok Guru, Irfan sebenarnya kurang yakin lah. Betul ke cara saya ketuk ni? Cara kamu ketuk tu dah betul, Irfan. Cuma Tok Guru tengok kamu punya keyakinan tu masih belum kuat lagi. Masih kurang lagi. Ya. Mungkin saya kurang latihan rasanya, Tok Guru. Ya, kamu perlu latihan lagi. Jadi, teruskan latihan. Teruskan latihan. Terima kasih, Tok Guru. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bersama saya Irfan Syamil di saluran Didik TV KPM. Kenapa Irfan duduk bersila dekat lantai ni? Sebenarnya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan muzik dengan tajuknya Assemble Alat Muzik Gamelan. Jadi, pastinya kita akan bawakan seorang guru yang luas pengalamannya. Siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah profil guru muzik kita hari ini. Ifan persilakan Cikgu Nur Hisham Muhammad dari SMK Tengku Menteri Cangkat Jering, Perak. Okey, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Sihat Cikgu ya? Sihat, alhamdulillah. Cikgu nampak seperti hei kersani, mengadalah dikau. Seperti pahlawan hari ini berpakaian penuh dengan tanjaknya, sampingnya. Ada keris lagi Cikgu. Betul. Jadi hari betul, ini sebenarnya kita nak belajar tentang pendidikan muzik, betul? Betul. Tapi topik kita berkaitan dengan apa? Okey, untuk hari ini kita akan, kalau tengok kat depan ni, agak-agak apa alat muzik ni, Irfan? Okey, yang ada dekat Irfan ni ada gamelan Cikgu. Okey, gamelan Betul, Irfan Okey, baik. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang gamelan lah. Okey, jadi alat muzik yang depan cikgu ni ada nama dia tersendiri. Kejap lagi kita akan mendalami lah. Boleh. Okey, sebelum tu cikgu nak cerita untuk gamelan ni dia punya sejarah, sedikit sejarah. Gamelan adalah sejenis alat muzik tradisional yang mula berkembang di negeri Pahang. Okey, seterusnya gamelan ni dimainkan secara samba dengan menggunakan 7 alat muzik asas. Okey. Ini sebahagianlah, cikgu tak bawa semua untuk hari ini. Tapi mungkin cikgu boleh ceritakan sikit dekat depan kita ni apa alat muzik asas yang ada? Okey, alat muzik yang paling depan ni, okey, ini adalah saron. Saron. Okey, saron. Yang depan tu yang besar. Yang besar. Yang besar tu adalah kenong. Tenung. Okey. Okey, kita ada gendang. Gendang. Okey, yang depan Irfan tu apa dia agak-agaknya? Gamelan. Gamelan. Gamelan tu untuk keseluruhan dia kita panggil gamelan. Tapi ini kita panggil apa cikgu? Yang tu kita panggil bonang ataupun keromong. Oh, bonang ataupun keromong. Betul. Ni ada berapa cikgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10. Ya, betul. Ada 10. Okey, tadi cikgu cakap gamelan ini berasal daripada berkembang dari negeri Pahang, betul. Ya, betul. Oh, tapi adakah sekarang ni semua negeri satu Malaysia dah kenal tentang gamelan ni cikgu? Dia asal gamelan ni dia berkembang di Pahang, tapi dia punya apa? Sejarah daripada istana lah gamelan ni. Dari istana. Alat muzik dari istana yang dikembangkan di Pahang dan mula diperkenalkan kepada rakyat. Macam tu. Cikgu. Jadi kita bertuah sebenarnya, Irfan. Jadi hari ini murid-murid kita boleh main gamelan ni yang sepatutnya benda tu hanya ada di istana sahaja. Okey, dulu memang khususnya alat gamelan ni hanya untuk sultan lah ataupun kerabat diraja. Ada istiadat diraja. Ya. Okey, tetapi sekarang ini sebagai rakyat Malaysia kita sendiri pun dah merasai keunikan gamelan ni bagaimana kan cikgu? Betul. Okey, kalau cikgu tanya Irfan untuk pengalaman Irfan, kat mana biasanya kalau Irfan boleh tengok benda ni? Contoh apa? Kita punya majlis apa biasa? Majlis apa? Selalu Irfan nampak di majlis convocation. Betul. Lepas tu mungkin ada dari segi persembahan-persembahan kan, ada konsert dan sebagainya. Kadang-kadang gamelan ni cikgu, kalau kita dengar kan orang ketuk gamelan ni, kita akan rasa macam meremang bulu roma. Okey, bunyi gamelan ni dia gema dia kan. Gema dia bunyi dia sangat mewah lah bunyi dia. Okey, sebab dia adalah muzik daripada istana yang dibawa keluar untuk rakyat jelata ini.
Okay, jadi sebab tu cikgu pakai macam ni nak macam pahlawan. melambangkan dia punya asal usul gamelan tu. Jadi murid-murid yang tak tahu sekarang hari ni dia tahu kan secara sedikit tentang alat muzik gamelan. Okay. Baik, cikgu. Okey, Irfan sendiri pun hari ini memakai pakaian baju Melayu. Lebih kurang macam cikgu, tapi cikgu lagi kacak lah nampaknya di situ. Sebab hari ini memang kita akan sama-sama belajar tentang muzik asas berkenaan dengan alat muzik gamelan. Okay? Betul, Irfan. Jadi, cikgu, yang Irfan pegang ni sekarang ni, kita panggil apa, cikgu? Okey, untuk yang Irfan pegang tu kita panggil mallet ataupun pemukul, pengetuk. Okey, jadi untuk alat muzik tu dia berbezalah. Okey, ada yang main dua tangan menggunakan dua tangan kiri dan kanan. Baik. Dan ada yang mainkan satu tangan sahaja. Okey, terima kasih cikgu untuk pengenalan kepada topik kita hari ini berkenaan dengan assemble alat muzik gamelan. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM. Sekarang ini kita sedang belajar tentang pendidikan muzik untuk tingkatan 1 berkenaan dengan assemble alat muzik gamelan bersama dengan cikgu kita hari ini yang kacak bergaya orangnya. Jadi untuk segmen kali ini cikgu, apa pula yang kita akan mendalami? Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irfan dan juga murid-murid di rumah. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ensemble muzik gamelan. Okey. Jadi apa yang ada depan cikgu ni, yang pertama sekali kita mesti tahu nama lah, Irfan. Betul. Nama alat muzik tu, okey, susunan pitch pada alat muzik dan juga cara permainan tu, maksudnya cara kita memukul alat muzik tu lah. Betul. Okey, menggunakan mallet ataupun pemukul. Okey, jadi baik Irfan, sebelum kita pergi kepada alat muzik, cikgu nak pergi kepada keluarga alat muzik yang terdapat dalam ensemble gamelan ni. Oh, ada keluarga juga. Ya, betul, Irfan. Macam manusia. Okey. Okey, jadi untuk kalau kita tengok situ, dia ada alat muzik ni terbagi kepada dua lah, iaitu ideophone dan juga membranophone. Okey. Okey, yang pertama untuk ideophone kita ada kromong, yang kedua kenong, yang ketiga gong besar dan kecil, gambang kayu, sarung barun dan juga sarung pekin. Itu adalah alat muzik dari keluarga ideophone. Okey, cikgu, maksud ideophone tu macam mana? Okey, ideophone ni adalah alat muzik yang terhasil daripada getaran alat muzik itu sendiri. Okey, getaran alat muzik. Getaran pada alat muzik yang mengeluarkan bunyi lah. Baik, itu kita panggil ideophone. Ideophone, maksudnya kita klasifikasi dia sebagai alat muzik ideophone. Okey, kejap lagi kita akan pergi lebih detail lah. Boleh. Tentang ideophone tu. Seterusnya membranophone, kalau kita tengok saja ada satu sahaja alat muzik. Okey, itu gendang. Okey, yang mana gendang, Irfan? Gendang yang depan ni, cikgu. Okey, betul, Irfan. Terbaik. Okey, seterusnya kita tengok kepada klasifikasi alatan muzik gamelan. Okey, jadi untuk ideophone, kumpulan alat muzik yang sumber bunyinya berasal daripada getaran alat muzik itu sendiri. Okey, contoh dia bonang, okey, gong dan juga angklung. Okey, walaupun angklung tahu kan dia tahu kena cikgu? goncang kan. Kalau kata gong kita kena ketuk. Ketuk guna pemukul ataupun mallet. Okay, seterusnya membranophone. Senang saja, kumpulan alat muzik yang sumber bunyi berasal daripada membran ataupun selaput kulit yang dipasang pada sebuah kotak atau tabung. Okey, bunyi yang pada alat itu dihasilkan oleh getaran pada bahagian yang dipalu. Maksudnya kalau kata dia punya membran tu ataupun kulit dia kendur, dia tidak hasilkan bunyi yang baiklah. Maksudnya mesti ditegangkan. Tegangkan dulu. Okey. Contoh dia selain pada gendang, kita ada rebana ubi, kompang ataupun drum lah. Drum kan. Oh, itu maksud membranophone. Maksudnya ada membran ataupun lapisan luar yang kita ketuk. Kita tegangkan dan kita pukul. Kita pukul. Maksudnya dia mengeluarkan hasil bunyi tu daripada membran tu. Okey, faham. Okey. Kita telah membranophone. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok kepada satu persatu, Irfan. Yang pertama sekali kita ada alat muzik gendang.
Okey, kalau kita tengok gendang tu dia ada dua permukaan. Okey, permukaan dari sebelah kanan dan juga kiri. Okey, yang besar dan juga yang kecil. Okey, apa beza yang besar dan yang kecil? Okey, yang besar tu menghasilkan bunyi yang lebih rendah berbanding dengan yang kecil. Okay. Maknanya cikgu pitch yang kecil tu lagi tinggilah. Ya, betul. Okey. Okey, jadi depan cikgu, kejap lagi kita pergi satu persatu. Boleh. Okey, seterusnya ini adalah sarung pekin. Sarung pekin. Oh, yang hujung ni cikgu ya? Yang ni sarung baron. Oh, sarung baron. Sarung pekin cikgu tak bawa. Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh sajalah. Okey, alat muzik sarung pekin ni dia akan memainkan double ataupun gandaan pada note muzik. Jadi bunyi dia adalah paling tinggilah dalam keluarga sarung tu. Bunyi dia paling tinggilah, paling nyaring. Okey. Seterusnya kita ada sarung baron. Baru betul yang ni. Yang ni sarung baron. Okey. Cikgu, apa beza sarung baron dengan sarung pekin? Okey, sarung baron bunyi dia lebih rendah daripada sarung pekin. Maksudnya sarung pekin tu lagi nyaringlah bunyi dia. Okey, teknik permainan pun berbeza. Maksudnya kalau kata untuk sarung baron kita fokus one kan. Sarung pekin kita akan gandakan one. Bunyi macam tu. Dia lagi tinggi. Dia macam variasi untuk lagu lah. Baik. Okay. Dia jadi melodi tu lagi sedaplah bunyi dia. Okay. Dia ada beberapa teknik lah cara permainan dia. Okay, seterusnya Irfan, kita tengok gambang kayu yang cikgu tak bawa juga hari ni. Okey. Ini diperbuat daripada kayu Irfan. Mempunyai 21 bilah ataupun 4 oktav. Start daripada 6. Okey, 6 1 2 3 1 2 3 5 6. Disusuli dengan yang lebih kecil. Kalau kita tengok tu dia ulangan not yang daripada paling rendah hingga ke paling tinggi. Sebab tu dia punya susunan kayu tu daripada besar kepada paling kecil kan. Okey. Baik. Sekali pandang cikgu Irfan nampak macam xylophone. Kan, tapi ini kita namakan sebagai alat tradisional lah kan cikgu, gambang ni. Dan selalunya dimainkan untuk satu set alat gamelan cikgu ya. Satu set alat tu mesti gambang ni adalah salah satu daripada 7 alat yang utamalah untuk gamelan. Okey. Jadi dia diperbuat daripada kayu lah. Yang murid perlu tahu dia diperbuat daripada kayu. Okey. Jadi dia ada dua pemukul lah. Maksudnya permainan untuk gambang ni dia akan main serentak. Okey. Sama ada dia pukul serentak ataupun bertingkah lah. Mengikut lagu lah. Okey. Okey, seterusnya okey, satu lagi untuk penambahan info untuk gambang ni dia mempunyai pitch yang paling rendah lah. Okey. Pitch yang paling rendah untuk alat muzik gamelan. Okey, paling rendah. Paling rendah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kromong ataupun bonang. Okey, bonang yang ada depan Irfan lah. Betul, yang ini. Okey, jadi bonang ni merupakan alat muzik yang memainkan bunga pada sebuah lagu, pada gamelan lah. Maksud bunga tu macam mana cikgu? Bunga ni maksudnya dia akan main lain daripada alat muzik lain lah. Penambahan note tu dia akan jadi dia jadi tak sama seperti pekin main lah. Betul. Maksudnya lagi harmoni cikgu kan, sebab bunyi bonang ni lain, bunyi pekin lain pula kan. Ya, betul. Bonang ni juga adalah untuk intro sebuah lagu gamelan lah. Dia akan buat intro. Mulakan dengan bonang dulu. Bonang dulu, lepas tu dia akan masuk serentak dengan satu alat muzik lain lah. Dalam sama gamelan tu. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok dia ada berapa melod? Ada berapa pengetuk dia Irfan? Ada 2. Okey, 2. Cuba tunjuk sikit. Cuba yang ini. Cuba tunjuk. Okey. Pengetuk dia ada 2. Okey, jadi permainan dia nanti kejap lagi cikgu akan tunjuk susunan pitch dia. Kena ajar saya tak sabar ni cikgu nak main. Sabar dulu, nanti kita bagi supaya murid-murid di rumah boleh hafal. Dia faham dulu kan cikgu. Faham. Okey, lepas tu dia ingat nama alat muzik tu. Okey cikgu. Okey, dia ada 2 nama ingat kromong ataupun bonang. Okey, dua-dua tu lah boleh sebut salah satu. Okey, seterusnya kita tengok kepada kenong. Okey. Okey, alat muzik kenong ada depan cikgu. Okey, kita tengok cikgu bergerak ke depan. Silakan cikgu. Okey, kenong ni biasanya kalau kita tengok dia alat muzik yang terbesar selepas gong. Gong ada gong kecil dan gong besar. Kejap lagi kita akan tengok Okey, jadi kenong ni dia berbentuk L lah.
dia punya susunan dia tu. Okey. Supaya senang untuk kita main. Baik. Dan kenong ni biasanya dia ada tempat untuk kita duduklah, murid duduk. Sebab kalau kita bersila dia akan jadi tinggi kan. Okey, jadi kita duduk bersila kan. Kalau bersila, Ha. okey dia jadi rendah. Maksudnya kita kena ada pelapik lah untuk duduk. Okey, jadi biasanya untuk kenong ni kita boleh saja kita menggunakan 2 mallet. Sebab mungkin dia antara dua ni dia jadi gerakan kita tu jadi jauh kan. Betul. Jadi kita boleh guna 2 mallet lah. Okey. Dua pengetuk juga Dua pengetuk. Okey. Khususnya kita tengok kepada, silakan cikgu. Selepas kenong, kita ada gong. Okey, gong besar dan gong kecil. Okey, murid-murid boleh tengok kepada slide. Okey, di mana gong besar akan berada di sebelah kanan. Baik. Dan gong kecil akan berada di sebelah kiri. Okay, gong besar kanan, gong kecil kiri. Okey. Okey, bergantung kepada pemain lah. Okey. Bergantung kepada pemain. Dia lebih dominan tangan kanan ataupun tangan kiri. Tapi biasanya contohnya kalau saya memang dominan kiri cikgu. So yang besar dekat sebelah kiri. Macam tu. Okey. Tapi biasa susunan dia tu tetaplah kan. Maksudnya tak ada masalah sangat sebab dia hanya ada 2 kan. Iyalah, betul juga kan. Kita nak ketuk je kan. Betul. Tapi boleh je kita set up dia untuk keselesaan pemain lah. Macam tu. Tak ada pertalaran kan cikgu Boleh je. Boleh saja. Boleh saja. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita tengok kepada scale yang terdapat pada alat muzik gamelan. Okey. Okey, scale dia. Okey, dia ada 1 2 3 5 6 satu balik ataupun A ya. Iaitu scale pentatonik yang terdiri daripada 5 not, iaitu 1 2 3 5 6. Okey, not yang keempat dan ketujuh tidak dimainkan dalam pentatonik. Okey, jadi scale ini digunakan dalam ensemble alat muzik gamelan. Okey. Okey, jadi kita boleh tengoklah. Okey, kalau pada alat muzik keyboard, okey, dia akan jadi C itu adalah nombor 1 lah. C nombor 1, D itu nombor 2 je kau D nombor 2, okey. E itu nombor 3, baik. G nombor 5 dan A nombor 6. Okey, jadi benda ni akan berurutan lah mengikut alat muzik okey. Jadi dia punya apa? Susunan dia tu kalau kita tengok kan. Okey. Susunan dia patah balik. Okey, pada alat tu alat gamelan ni dia ada tuning dia ada dua jenis. Ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Ada yang B flat dan juga C lah. Okey. Dia ikut set yang sekolah ambil lah. Okey. Jadi cikgu takut kenapa bunyi dia bukan C cikgu? Okey. Itu adalah set alat muzik gamelan yang B flat lah ataupun C. Mungkin pelajar tertanya-tanya kan bila dia main dengan keyboard tu lain bunyi dia kan. Okey, baik. Jadi faham Irfan Faham cikgu. Okey, dia guna scale apa Irfan? Dia pakai scale C pentatonik. C pentatonik ataupun kita panggil pentatonik lah. Okey. Okey, scale dia okey, nombor yang ada 1 2 3 5 6. Lepas tu patah balik 1. Dia patah balik makin tinggi dia letak I. Letak I. Letak I. Lepas tu 2 3 5 6 I. Okey. Faham. Untuk membezakan yang rendah dan tinggi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada pemuka alat muzik. Okey. Nampak macam ada banyak jenis tu cikgu? Dia ada pelbagai jenis lah. Alright, yang pertama sekali adalah yang kenong lah, yang paling kiri sekali kenong. Okey, yang paling hujung sekali yang ada 2 tu, yang Irfan pegang tu, itu adalah alat muzik. Untuk alat muzik bonang Bonang. Dan yang paling besar tu gong. Okey, yang macam tanduk tu itu adalah untuk alat muzik sarung pekin, okey. Yang 3 tu sarung pekin lah. Okey. Yang 3 sarung pekin, sarung baron dan juga demung. Baik. Okey, yang 2 panjang tu yang cikgu tunjuk tadi itu adalah untuk gambang kayu. Gambang kayu. Okey. Beberapa jenis untuk alat pemukul gamelan. Terima kasih cikgu. Ya. Okey, jadi dah faham dah sekarang. Dah tahu dah. Irfan rasa dah faham ada beberapa jenis alat muzik dan juga alat pemukulnya. Okey, jadi cikgu harap murid-murid rumah boleh ingat alatan muzik yang cikgu ajar hari ini melalui gambar rajah dan juga yang ada dalam studio hari ini. Baik, cikgu. Jadi
Itu sajalah Irfan untuk alatan muzik. Kejap lagi kita akan pergi susunan pitch pada alat muzik. Baik. Sebagai anak murid cikgu, Ya. apa kata cikgu cuba uji minda saya? Okey, baik Irfan. Okey, jadi saya cikgu rasa saya dah faham tadi. okey, cikgu ada soalan untuk Irfan. Ada soalan? Okey. Okey, berapakah alat muzik asas yang terdapat dalam Osama Gamelan? Senaraikan. Semuanya ada 7. Okey. Okey, yang pertama kenong yang besar ni. Lepas tu ada gendang. Betul. Lepas tu ada sarung pekin ataupun sarung beron. Okey. Lepas tu ada kromong ataupun bonang. Lepas tu ada gendang kayu ataupun gambang kayu. Lepas tu ada gong besar dan gong kecil. Okey. Lepas tu ada gendang. Betul lah tu. Semua dah Irfan dah sebut dah. Semua dah ada. Ada berapa semua sekali Irfan? 7. Ya, kita tengok jawapan dia. Okey, kenong, kromong, sarung pekin, sarung barong, gendang kayu, gong besar dan kecil dan okey sekali gendang. Okey, betul Irfan. Okey cikgu, terima kasih. Ada keganjaran untuk saya? Okey Irfan, cikgu bagi kamu Berapa bintang cikgu? 3 bintang untuk 3 kamu. bintang dulu. Kenapa 3 je tak 5 cikgu? Tapi tak apa, Irfan ambil dulu 3 bintang. Sebab ini baru permulaannya. Ya, Kan? betul, Terima Irfan. kasih cikgu. Irfan dah faham sebenarnya ada beberapa jenis alatan alat muzik gamelan ni. Yang pertama ada 7 dan juga ada beberapa alat pukulannya. Okey. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Wah, asyik betul lah main ni. Baik, bersama kami dalam Didik TV KPM untuk hari ini kita belajar tentang pendidikan muzik bersama dengan Cikgu Nur Hisham hari ini untuk assemble alat muzik gamelan. Jadi Cikgu, untuk segmen ketiga ni apa pula yang kita akan belajar? Okey, baik Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada murid-murid rumah dan juga Irfan. Okey, baik. Jadi untuk segmen ketiga ni kita akan tengok kepada skor yang terdapat dalam gamelan. Okey. Macam mana penulisan skor, okey, macam mana cara membaca, okey. Okey, jadi baik kita pergi kepada contoh skor dan notasi gamelan. Yang pertama kita tengok lagu Timang Burung Okey, Timang Burung adalah satu lagu tradisional yang terdapat dalam ensemble gamelan. Di mana kalau kita tengok di situ ada berapa semua sekali bar dia ada 16 bar, betul? 16 bar. Okey, 16 bar maksudnya lagu. Okey, jadi lagu ni akan diulang lah. Okey. Mungkin 3 pusingan ataupun 2 pusingan mengikut majlis lah. Okey. Jadi kalau kita tengok macam mana cara baca, okey, bagaimana cara main dan bagaimana cara kita baca. Okey, jadi kalau kita tengok pada bar yang pertama tu, okey, dia ada satu tanda simbol noktah ataupun titik, betul tak? Betul. Okey, titik maksudnya rest lah. Okey. Okey, maksudnya one tu rest. Okey. Okey, 5 5 3. Maksudnya kita akan main rest 5 5 3 sambung 3 2 3 5. Lepas tu rest balik. Okey. 3 5 6 5 3 2 5. Okey, maksudnya untuk bar yang 4 tu ada 2 kali rest. Ya, betul Irfan. Okey. Okey, faham Irfan? Maksud faham? rest tu cikgu mungkin ada penonton yang tak faham. Rest tu maksudnya kita tak ketuk lah Kita kan? tidak ketuk. Okey. Maksudnya kita rehatlah waktu Rehat tu. dulu. Tiada bunyi. Maksudnya rest tu tiada bunyi. Faham. Okey. Okey, bacaan dia mengikut detik lah. Okey, bacaan dia mengikut detik. Di mana kita anggap satu not muzik ataupun satu nombor itu adalah mewakili satu crochet. Dalam muzik kan, satu crochet. Okey, jadi kalau kita tengok macam mana untuk sesuatu alat muzik tu main. Okey. Okey, jadi depan cikgu alat muzik ni kita ada pelbagai alat muzik kan. Betul. Okey, jadi Saron akan mainkan melodi mengikut nombor lah. Okey, di mana Saron Baron akan main ikut detik.
detik crochet. Di mana kalau sarung pekin kita akan main secara ganda. Maksudnya 5 5 5 5 2 2. Oh, okey. Macam tu. Okey, Sudah faham? gandaan, faham? Faham. Okey, baik. Di mana kalau kata kalau Irfan alatan muzik contohnya bonang, dia akan main bertingkah 5 5. Dia tak main seketut serentak. Dia main satu-satu bertingkah. 5 maksudnya one end kan. One end maksud dia akan bagi note tu untuk muzik tu lagi menyelah lah. Dia mempunyai bunga dalam. Maknanya kalau 5 juga 5 5 macam tu. 5 5 5 5 2 2. Ya. Oh, okey. Okey faham Irfan Okey, baik. Jadi Irfan, tanpa kita melengah masa, kita cuba putarkan lagu Timbang Burung untuk murid-murid di rumah dengar. Okey. Jadi satu pusingan cikgu sediakan audio ni satu pusingan lagu lah. Okey. Jom kita dengarkan. Okey. Itulah dia lagu Timbang Burung. Okey, cikgu, kalau kita dengarkan tadi, adakah kesemua tujuh alat itu dimainkan? Ya, betul Irfan. Okey, jadi untuk bagus pertanyaan Irfan tu, ada alat muzik yang tidak main keseluruhan lagu sebenarnya. Okey. Contohnya gong. Gong akan main pada bar ke-16 dan juga bar ke-14. Okey, 14 dan 16. Okey, penanda untuk bar ke-14 dia akan main gong kecil. Okey. Satu kitaran lagu ni untuk bar ke-16 dia akan main pada hujung apa? Kita panggil bar itulah. Itu gong besar pula. Gong besar. Okey. Okey, bagus Irfan punya telinga. Jadi dia tahu kita kena dengar, kena fokus cikgu. Kena fokus. Sebenarnya murid-murid kena tahu kena fokus alatan mana yang dominan dalam suatu alat muzik. Jadi kita pergi kepada lagu seterusnya, masih lagi lagu tradisional. Okey, itu lagu Togo. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok pada skor yang terdapat pada slide cikgu ni. Okey, kalau tadi dia di awal kan, di awal lagu tu, contoh pada bar pertama dia ada satu rest. Kalau pada bar yang pada lagu Togok ni dia ada dua rest. Dua rest. Okey, jadi lagu ni tidak semestinya ada satu rest saja. Okey. Okey, jadi untuk lagu Togok ni dia ada sama juga, dia ada 16 bar. 16 bar. Okey, di mana bar ke-14 akan gong kecil akan dimainkan. Okey, dan bar ke-16 akan di ujungnya gong besar kan. Gong besar, okey. Okey, kena akan main pada setiap nombor 1 dan 3 lah. Okey, kena dia tidak main keseluruhan lagu. Okey. Jadi untuk setiap bar tu dia akan main biasanya not 1 dan 3. Kalau macam bonang cikgu? Bonang dia akan main bertingkah lah. Bertingkah. Macam tadilah. Okey. Ikut nombor yang terdapat pada skor. Okey. Dan ada juga bonang biasanya dia akan lain sikit dia main. Dia akan main secara bunga. Okey, yang tu nanti murid-murid boleh tengoklah. Okey. Dalam samba-samba gamelan. Contohnya lagu gamelan ni dia ada terbahagi kepada beberapa jenis lah. Yang ni lagu tradisional. Okey, dia ada juga lagu contemporary dan ada juga lagu rakyat yang dimainkan dalam bentuk gamelan. Contemporary ni maksudnya lagu-lagu semasa lah, lagu moden. Lagu moden. Lagu menggunakan gamelan. Menarik tu cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, okey, murid-murid kita perdengarkan lagu Togok untuk murid-murid dengar. Pasang telinga anda. Jom.
Itulah dia lagu Togok. Lagu tradisional yang kedua dimainkan hari ini. Cikgu, tadi pernah dengar macam ada banyak bunyi gendang juga sebenarnya. Ya, betul. Lagu Togok ni. Ya, betul. Okey, gendang untuk pattern gendang, yang ni pattern untuk lagu tradisional lah. Okey. Kalau kita tengok lagu Togok dengan lagu Timbang Burung, dia seakan-akan sama. Memang sama, dia akan main rentak yang sama. Okey. Seterusnya kita tengok kepada lagu Topeng. Okey, lagu Topeng ni dia akan berbeza sedikit. Okey. Di mana kalau kita tengok dia ada gandaan not. Okey. Gandaan not maksudnya dia main dalam bentuk quaver. Okey. Pada bar yang ke-6. 6. Okey. Kita tengok ada garis kan? Betul yang garis tu. Okey, ke-5 ke-6 tu dia ada garis di bawah. Maksudnya dia akan dimainkan dalam kiraan 1 and 2 and. 1 and 2 and. Ya, 1 and 2 and 3 4. Okey. Okey, maksudnya rest and 3 4. Okey, itu untuk bar ke-5 dan ke-6 lah. Okey, kalau kita tengok bar ke-8. Okey, ke-8 sama juga. Dia main 1 and 2 and 3 4. Okey, tapi yang tu tak ada rest, cikgu kan? Yang tu tak ada rest. Okey. Jadi lagu ni lebih rancak sedikit, lagu Topeng. Berbeza sedikit dengan lagu Togok dan juga lagu Timbang Burung. Okey. Okey, jadi tanpa membuang masa Irfan, kita akan kita akan dengar lagu Topeng. Okey, silakan. Semakin rancak, itulah dia lagu Topeng. Ya. Okey, itu Irfan. Itu untuk lagu Topeng. Okey, seterusnya Irfan. Okey, seterusnya kita akan tengok sistem notasi yang terdapat dalam gamelan lah. Okey, macam mana alat tu disusun. Okey, macam mana cara kita pukul dia. Okey. Okey, jadi mungkin murid-murid ramai yang di rumah mungkin tidak tahulah yang tiada alat muzik gamelan di sekolah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, susunan untuk yang ni adalah kromong ataupun bonang. Okey, dia ada 10 not. Ada 10. Okey, disusun secara urutan, di mana yang di depan, paling depan, barisan paling bawah tu disusun 1, 2, 3, 5, 6 dan barisan atas disusun secara terbaliklah daripada kanan ke kiri. Okey, jadi permainan dia, jadi pemain tu dia mesti memainkan alatan mengikut number yang samalah. Okey, kalau one tu maksudnya one tu akan dua tangan lah. Okey. One di bawah dan one di atas. Macam dekat depan Irfan cikgu ni Ya, betul Irfan. Contohnya yang dekat bawah ni, lapisan yang kedua ni nombor 1 di sini. Tapi kalau yang depan nombor 1 dekat ujung sini, maksudnya dia opposite ataupun berlawan arah kan? Ya, betul. Untuk memberi keselesaan lah kepada pemain. Kalau letak secara berurutan yang sama, takkan main macam ni. Susah je kan? 1, 1, 2, 2 susah. Jadi kita macam 1, 2, 3, 5, 6. Ya, betul. Itu Irfan. Bagus Irfan. Seronoklah saya dapat ketuk-ketuk ini. Kejap lagi kita main. Kejap lagi kita main. Okay. Tak sabarlah. Okey. Okey, seterusnya kenong. Kenong ya betul L kenong Betul L tu dia akan susun mengikut nombor 1 2 3 5 6. Okey, mengikut di mana kita letak audiens kita lah. Okey. Ikut keselesaan lah. Okey, biasanya kenong ni letak di belakang lah. Oh, di belakang. Di belakang kerana bunyi dia lebih rendah kan bunyi dia kan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada alatan muzik sarung pekin dan juga sarung baron Okey, susunan dia, nombor dia 6 1 2 3 5 6 I. Okey, kenapa letak I? Okey, I itu untuk membezakan kalau kita baca dalam notasi, I itu maksudnya one yang lebih tinggi. Okey. Macam tu. Okey, seterusnya Irfan. Okey, ini adalah alatan muzik gambang. Okey, dia ada 4 oktav, nombor yang disusun
Daripada rendah sehingga yang paling kecil, yang paling tinggilah pitch dia. Okey, jadi halatan gambang ni akan gunakan dua pengetuk lah. Maksudnya kalau cikgu tunjuk pada anak panah tu, dia ada dua anak panah tu. Maksudnya kalau kita main pada I, dua-dua tu mesti seragam. Kanan dan kiri mesti ketuk pada I. Okey, untuk menghasilkan bunyi yang sama. Okey, seterusnya kita pergi ke part yang ni kita nanti. Okey, Irfan. Dah sampai cikgu Ya, dah sampai waktunya. Okey. Kita cuba untuk permainan latihan. Yang ini adalah untuk latihan pemanasan lah. Sebelum kita main mesti kita ada warm up warm up alat muzik. Okey, dia susunan bertangga menaik dan juga menurun, lepas tu melompat Okey, jadi Irfan nampak tak nombor tu? Nampak cikgu? Okey, nampak 1 2 3 2 3 5 3 5 6 nampak. Okey, baik. Jadi cikgu pergi pada alat muzik. Okey, cikgu akan main tunjuk bunyi dia macam mana. Okey. Okey, bunyi dia macam ni. Okey, 1 Okey, boleh tak Irfan? Okey, macam saya cikgu. Okey. Saya nak kena ketuk macam mana? Okey, kamu boleh buat dua tangan lah. Maksudnya 1 2 3 2 3 5 3 5 6 macam tu Cuba kita buat perlahan-lahan Irfan. Perlahan-lahan. Okey, kita cuba cikgu 1 2 3 lah. 1 2 3 okey. 1 2 3. Okey, 2 3 5. 2 3 5 3 5 6 6 5 3 5 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1. Saya cikgu 3 4. Okey, 1. Okey, lagi cikgu. Okey, lepas tu 1 6. Okey, 1 6. 1 5 1 3 1 1 1 1. Okey, bagus Irfan. Bagus Abang Irfan. Saya dah boleh main gamelan lepas ni cikgu. Okey, jadi untuk yang ni Irfan, cikgu ada saya. sediakan satu video untuk tontonan murid-murid di rumah. Okey, jadi murid-murid boleh tengoklah. Okey, Kita saksikan. Okey, yang itu latihan untuk persembahan ke cikgu? Nampak macam ramai je orang tu. Dia satu ensemble muzik lah. Satu ensemble. Okey, di mana murid-murid itu sedang melakukan sesi latihan sahaja Irfan. Jadi tempo dia sedikit laju lah. Yang tadi kita main sama-sama dengan Abang Irfan tu lebih perlahan, betul tak? Perlahan sedikit. Okey, cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. Irfan pun dah sama-sama buat latihan cikgu untuk kita fahami notasi yang ada untuk alat muzik gamelan ni. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot mendengar rendah di TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Nur Hisham. Okey, sebelum kita bermain apa-apa alat muzik cikgu, pasti ada adab dan juga etikanya, betul? Sebab ialah kita kena menyantuni alat muzik ini. Jadi untuk segmen ini cikgu akan ceritakan kita perihal itu. Jadi cikgu kita mula. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid di rumah dan juga Irfan. Okey.
Jadi baik, untuk kali ini kita pergi kepada etika permainan alat muzik sewaktu latihan lah. Okey, jadi apa yang perlu murid patuhi ya. Okey, jadi ada 3 bahagian untuk kita ingat, okey, untuk murid-murid di rumah buat catatan. Okey, di mana sebelum kita bermain alat muzik, okey, semasa bermain alat muzik dan juga selepas bermain alat muzik. Okey, jadi yang pertama sekali adalah murid mestilah bersedia lebih awal. Untuk latihan gamelan ni dia tak boleh kita datang tu lambat kerana dia mengganggu latihan lah. Betul, cikgu. Okey, pertama sekali ya. Okey, murid bersedia dengan skor. Okey, yang ni skor ni dalam bentuk nombor lah. Okey. Biasanya murid-murid kalau murid-murid cikgu bagi untuk murid-murid tu hafal sebenarnya. Oh, kena hafal dulu. Ya, kena hafal. Maksudnya sekurang-kurangnya dia boleh bermain dengan apa kita panggil satu kerja sahaja dia buat. Di mana nombor tu dia dah ingat. Okey, itu adalah untuk gamelan lah. Kalau dia buat 2 kerja dalam satu masa, maksudnya dia main sambil baca, dia akan jadi masalah kepada latihan tu, semasa latihan. Okey. Jadi sebelum datang tu pastikan anda menghafal dulu. Menghafal dan skor tu perlu bawa lah kan. Untuk sekadar kita punya rujukan kita. Okey, seterusnya bersedia dengan apa dia? Seterusnya membuat latihan sendiri. Latihan, macam mana latihan untuk kita buat sendiri tu? Sedangkan di rumah kita tak ada alat muzik tu. Okey. Jadi kita boleh gunakan alat muzik tu selain daripada alat muzik gamelan, kita boleh gunakan keyboard. Betul. Okey, keyboard ni kalau ada alat muzik keyboard di rumah lah. Okey, kalau tak ada keyboard juga, kita gunakan smartphone. Smartphone. Macam mana cikgu nak guna smartphone? Maksudnya smartphone tu kita install aplikasi piano. Okey. Gunakan notasi yang perlu kita mainkan. Maksudnya kita kena tahulah untuk pentatonik kita dah belajar tadi kan. Betul, cikgu. Okey, nombor yang perlu ada adalah C, D, E, G dengan A. Maksudnya kita akan gunakan note itulah. Okey. Okey, jadi seterusnya semasa. Okey, semasa kita ada 5. Okey, yang pertama memberi tumpuan sepenuhnya, membuat catatan atau pindaan pada skor. Dan seterusnya merujuk kepada ketua atau konduktor jika tidak memahami suatu perkara. Okey, ketua ni maksudnya guru lah ataupun ketua yang dilantik oleh guru. Okey, seterusnya mengikut arahan ketua ataupun konduktor. Okey, maksudnya kita keluar masuk dalam bilik muzik ataupun studio ataupun suatu pentas mestilah mendapat keizinan lah. Betul. Bukan kita boleh bangun keluar macam tu, tak boleh Irfan. Maksudnya kita perlu minta keizinan nak keluar masuk. Apatah lagi waktu tu semasa latihan. Okey, tidak boleh bercakap. Okay, maksudnya memberi tumpuan kepada ketua ataupun guru yang sedang mengajar. Seterusnya kita ada selepas. Okey. Yang ni ramai yang tidak peka sebenarnya murid-murid. Contohnya pada sesebuah persembahan, biasanya alatan muzik gamelan kalau kita tengok depan ni benda tu sangat berat dan banyak, betul tak? Jadi murid-murid kalau boleh bila dah habis persembahan bantu guru ataupun ketua untuk kita sama-sama kemas alat muzik tu. Simpan elok-elok kan cikgu? Okey, simpan elok-elok. Dia ada tata cara untuk kita kendalikan alat. Nanti kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, jadi yang etika yang perlu kita tahu di sini iaitu bersihkan alat muzik. Okey, berterima kasih, amalan berterima kasih. Contohnya guru yang mengajar tu sepatutnya kita berterima kasih lah. Okey, memberi salam, baca doa dan sebagainya lah. Itu etika dia. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh kesalahan ketika mengendalikan alat muzik. Inilah salah satu contoh kesalahan lah. Kesalahan tu di mana kita meletakkan sesuatu yang tidak sepatutnya. Contohnya buku, pensel dan sebagainya. Satu lagi etika yang perlu murid tahu. Yang ni hormat kepada alat muzik itu, kita tidak melangkah. Alat muzik itu tidak boleh langkah sebenarnya. Okey, alat muzik kan pantang larang je cikgu kan? Pantang larang. Jangan kita melangkah alat muzik itu. Jangan langkahlah. Kalau boleh kita susun, dah siap main tu kita susun di tepi lah. Okey, di tepi sekitar dalam bilik muzik tu supaya kita tidak melangkah alat muzik tu. Okey. Okey, baik. Cara kalau kita kalau kita nak angkat, contohnya angkat alat muzik kan. Contoh latihan tu ataupun persembahan tu berada di dewan. Maksudnya perlukan
alat time muzik tu dipindahkan. Okey. Cara yang betulnya untuk kita pindahkan alat muzik tu sebenarnya kalau kita tengok kat sini dia boleh buka alat muzik ni. Cikgu tunjuk Okey, bilah-bilah yang terdapat pada bonang ni perlu dibuka perlu dibuka untuk sebelum kita angkat. Kita buka semua dulu cikgu. Buka semua dulu. Okey. Untuk mengelakkan bilah ni jatuh. Bila jatuh di tempat yang tinggi dia akan jadi fizikal dia akan berubah dan bunyi dia pun akan berubah. Okey, jadi ini adalah untuk mengelakkan daripada rosak suatu bilah ni. Bila rosak ni Irfan, kos dia sangat mahal untuk kita betulkan, talakan balik. Contohnya dia dah berubah kepada pitch yang lain. Jadi bunyi dia dah tak sedap lah. Tak sedap lah. Dia mungkin akan bunyi sumbang lah. Okey, contoh juga cara yang betul lah. Cara yang betul cikgu tunjuk kepada kenong. Okey, kenong ni dia satu alat muzik yang besar. Kita tak boleh nak angkat sekali dengan dia punya kerangka dia. Okey, kerana benda ni dia tak melekat. Sama juga kita perlu bawa setiap murid tu kalau tengok saiz dia lah. Kalau murid yang besar tu mungkin dia boleh bawa 2 kenong. Okey, seeloknya satu je lah. Buat elok-elok ada tak cikgu cara spesifik yang nak pegang kenong? Okey, pegang kenong ni maksudnya kita pegang macam kita pegang pinggan lah. Macam pegang pinggan. Contoh. Okey, ataupun kita bawa macam ni. Maksudnya kita tadah dia kan. Supaya dia tidak mudah jatuh. Okey. Baik. Okey. Okay, seterusnya gendang. Okey, gendang kalau boleh elakkanlah elakkan kita letak dia macam ni. Okey. Okey, pastikan kalau nak letak macam ni, pastikan permukaan tu tidak ada yang kasar supaya permukaan dia tidak rosak. Tidak rosak, okey. Betul? Bawa kalau kata alat muzik tu besar, okey, perlu dibawa secara apa? Kita panggil usunglah. Menggunakan 2 ataupun 3 murid lah. Cikgu, kalau macam bonang ni macam mana kita nak bawa ni? Okey, bonang pun sama juga. Okey, jadi kita kena buka lah satu-satu, okey. Lepas tu barulah kita bawa kerangka dia dan juga bonang tu ke tempat yang betul lah. Maksudnya kita asingkan dululah di antara bonang ni dengan kerangka dia. Dan cara penyimpanan bonang ni cikgu, lepas kita guna ada kita nak kena bawa keluar bonang-bonang ni simpan ataupun biar je macam ni? Okey, biar je macam ni. Kalau dia berada dalam bilik muzik, okey, mungkin kita letak di tepi lah. Supaya untuk murid-murid lain senang dan tidak melangkah alat tu. Contoh macam ni kan. Dia kalau kata kita letak di tengah-tengah di bahagian bilik muzik kan, contoh dalam kelas kan. Dia jadi bila ramai-ramai masuk dia tak sedar benda tu dia melangkah kan. Dia langkah sebab benda tu pun dia macam rendah aje. Ya, betul. Jadi elakkan kita melangkah alat muzik sebagai tanda hormat Kalau tak guna kita simpan elok di sebelah tepi. Ataupun di kawasan yang tinggi supaya tidak ada orang melangkah. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu. Itu adalah etika untuk kita menggunakan alat muzik gamelan. Jadi, seperti biasa sebagai seorang murid cikgu, pasti saya nak uji minda saya sikit. Jadi cikgu, ada ke soalan untuk saya? Okey, baik Irfan, cikgu nak kamu ulang balik etika yang perlu kita patuhi dalam usaha alat muzik gamelan. Okey. Dia ada 3 fasa. Yang pertama sebelum, semasa dan juga selepas. Okey. Untuk sebelum ni, apa yang cikgu cakapkan tadi, pertama sekali sebagai seorang murid, anda kena bersedia lebih awal. Kan? Lepas tu boleh bersedia dengan pensel mahupun pemadam untuk kita betulkan not mungkin. Lepas tu jangan lupa untuk bawa skor cikgu. Ya, betul. Okey, seterusnya semasa. Semasa, okey. Semasa ni apa yang pentingnya untuk anda berikan fokus ataupun tumpuan yang sepenuhnya. Lepas tu membuat catatan jika ada masalah ataupun ada perubahan yang berlaku. Dan merujuk kepada ketua ataupun konduktor yang berkenaan sekiranya ada sebarang masalah. Lepas tu kalau ada teguran tu kita perbaikilah dari semasa ke semasa. Itu semasa cikgu. Lepas tu selepas, paling mudah. Kalau kita dah guna alat muzik ni nak kena buat apa murid-murid? Kita simpan elok-elok. Lepas tu jangan sesekali kita melangkah alat muzik itu dan kita pastikan alat muzik kita dalam keadaan yang baik. Dan ucapkan terima kasih kepada ketua ataupun guru-guru muzik kita. Okey, baik. Macam mana jawapan? Kita semak jawapan dia. Kita semak dulu. Okey, baik. Irfan dah bagi jawapan yang sepatutnya lah. Okey, walaupun tidak semua tapi itu adalah merangkumi lah. Okey, merangkumi kepada tiga
peraturan yang perlu kita buatlah semasa sebelum dan juga selepas. Selepas. Okey, itu Betul cikgu semuanya saya cakap tadi? Ya, betul. Alhamdulillah. Okey. Mungkin kita pun sekarang ni berada di pengakhiran segmen. Jadi di sinilah kita nak minta rumusan daripada cikgu tentang topik kita secara menyeluruh. Silakan. Okey, baik, untuk gamelan okey, jadi murid-murid di rumah. Okey, jadi yang pertama sekali gamelan ni kita perlu ingat dia adalah alat muzik sebagai kita punya alat muzik kebanggaan kita lah sebagai orang Melayu daripada istana turun kepada rakyat jelata, dan sekarang kita pastikan kita kenal alat muzik tu. Okey, maksudnya kita boleh bagi nama yang sepatutnya lah. Okey, ni nanti tak kenal pula alat muzik kan. Yelah, ada tujuh gamelan. kesemuanya. Okey. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi Betul. kenali alat muzik gamelan ini sebab ini adalah kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih cikgu. Dan sebagai murid cikgu hari ini, bagaimana prestasi saya? Okey, prestasi Irfan sangat baik. Alhamdulillah. Sangat Lega baik. saya dengar. Okey. Maksudnya dia boleh menggunakan kedua-dua belah tangan walaupun pertama kali main tapi boleh menghasilkan bunyi yang baiklah. Sebab tu latihan. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu sebab cikgu ada kat sini ajar Irfan. Sebab itu Irfan boleh buat. Okey. Bagaimana pula untuk murid-murid di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan? Okey, untuk latihan yang cikgu sediakan hari ini, kita boleh semak ke website Pelantar Delima KPM. Okey, di situ akan ada latihan dan juga nota-nota yang berkenaan. Terima kasih cikgu kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita untuk assemble alat muzik gamelan. Betul. Jadi sebelum kita berpisah hari ini, pastinya cikgu kata nak buat satu persembahan, betul ke? Betul? Betul. Jadi saya akan bersama-sama dengan cikgu. Betul. Jadi jom kita ke Kita depan cuba, untuk buat persembahan. Okey. Okey, lagu apa cikgu kita nak main hari ini? Kita cuba main lagu Dikir Putri. Dikir Putri. Ya. Saya akan main apa cikgu? Gendang. Gendang. Okey. Okey. Cuba bunyikan dulu rentak yang cikgu Bunyikan ajar. kan? Okey.